eSmart. eSmart. Systematic. Efficient. TELUS. eSmart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, pengetua dan guru besar. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk saya akan kongsikan sedikit penerangan tentang Elektronik Sistem Mesyuarat Agung Tahunan eSmart yang dibangunkan oleh Unit Sumber Teknologi Pendidikan, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Gombak. Baiklah, kita teruskan kepada penerangan eSmart. Baiklah, eSmart adalah satu sistem di mana membantu pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah-sekolah untuk menjalankan mesyuarat agung serta membuat pengundian secara online. Ini adalah antara tim eSmart yang terdiri daripada saya sendiri, Cikgu Yasir dan Cikgu Zakaria, Cikgu Abdul Ghani, Cikgu Azri dan Cik Nik Muhammad Azhar, juruteknik komputer daripada SK Gombak Utara. Baiklah, untuk eSmart saya kategorikan kepada dua keperluan jawatan kuasa teknikal bagi melaksanakan mesyuarat agung PIBG sekolah. Pertama iaitu platform melaksanakan mesyuarat agung itu. Yang kedua, platform ataupun jawatan kuasa proses undian yang akan menggunakan sistem yang kami bangunkan iaitu eSmart. Baiklah, ini adalah keperluan pengguna atau ahli iaitu ibu bapa, guru dan penjaga bagi melaksanakan mesyuarat agung PIBG sekolah. Pertama, kesemua pengguna atau ahli ini perlu ada peranti iaitu telefon bimbit atau laptop atau PC yang mempunyai webcam atau mic atau speaker iaitu audio dan video yang boleh digunakan untuk tontonan secara online dan untuk membuat undian bagi pemilihan ahli jawatan kuasa PIBG. Yang kedua adalah capaian internet untuk membolehkan ibu bapa, guru dan penjaga ini, ahli-ahli PIBG untuk menonton pelaksanaan mesyuarat agung PIBG. Baiklah, ini adalah salah satu jaminan penggunaan eSmart yang telah kami perhalusi dan mengikut Perlembagaan Mesyuarat Agung PIBG iaitu Carta Risiko Kebarangkalian Masalah yang akan berlaku. So ini carta risiko masalah ini telah kami selesaikan, iaitu ada 8 carta risiko akan yang kita hadapi, dan dengan menggunakan eSmart ini pihak sekolah dan PIBG tidak lagi perlu risau menghadapi masalah-masalah yang berkemungkinan berlaku semasa membuat undian. Baiklah, mengikut Perlembagaan Mesyuarat Agung PIBG, undian bagi proses undian bagi pemilihan ahli jawatan kuasa itu mestilah terdiri daripada ahli yang berdaftar, ibu bapa, guru dan penjaga sekolah. Penjaga pada murid sekolah itu iaitu mestilah ahli hadir dan membuat undian. Hanya itu sahajalah undian yang akan diterima. Kita lihat pada carta risiko ini iaitu pertama, status keahlian ahli, kehadiran mestilah hadir, undian mestilah membuat undian iaitu mengundi, dan ia tiada risiko, maknanya tidak melibatkan masalah. Hanya itu sahaja undian yang akan diterima. Kita lihat pada kedua iaitu status ahli hadir tetapi tidak membuat undian. Itu risiko rendah. Tetapi undiannya tiada undilah, seperti kalau kita lihat
Kalau kita buat mesyuarat agung bersemuka, ibu bapa datang tetapi mereka tak mengundi, tak mengundi siapa pun. Begitulah situasinya. Yang ketiga, ahli tidak hadir tetapi mengundi. Okey, ini risiko sederhana di mana undiannya tidak boleh diterima. Okey, sistem akan menolak undian ahli yang tidak hadir tetapi membuat pengundian secara online. Okey. Yang keempat, status ahli tidak hadir, tidak mengundi. Tiada risiko. Tiada undian lah di situ. Dia ahli, tidak hadir, tidak mengundi. Seperti bersemuka, ibu bapa yang tidak hadir ke mesyuarat agung. Jadi mereka tak buat undian. Okay. Yang empat terakhir ini adalah merupakan risiko yang tinggi, iaitu bukan ahli, hadir dan mengundi. Okay. Itu adalah risiko yang tinggi. So, sistem akan menolak undian bukan ahli yang hadir membuat undian. Yang keenam, bukan ahli hadir tidak mengundi. Itu risiko sederhana lah. Dan kita boleh dapat mengesan siapakah yang bukan ahli hadir secara online. Okay, melihat proses mesyuarat agung, pengundian mesyuarat agung yang berlaku. So di situ tiada undian. Okay, yang ketujuh, bukan ahli. Dah bukan ahli, tidak hadir tetapi mengundi. Ini juga merupakan risiko tinggi. Tetapi dalam sistem, penggunaan sistem ISMAT akan menolak undian tersebut. Dan yang terakhir adalah bukan ahli, tidak hadir, tidak mengundi. Ini umum lah. Okay. Tidak ada undian bagi bukan ahli yang tidak hadir dan tidak mengundi. So, ini adalah hasil dapatan kaji selidik kami bahawa daripada proses undian secara online ni, inilah kemungkinan atau kebarangkalian masalah yang akan berlaku. Tetapi dalam menggunakan sistem ISMAT, masalah-masalah ini dapat diatasi dengan tepat dan telus. Hanya satu sahaja undian yang akan terima, iaitu kategori ahli, hadir dan membuat undian. Yang lain akan ditolak atau tidak diterima lah. Okey, itu adalah carta risiko. Okey. Baik. Aplikasi mesyuarat. Kita kembali kepada aplikasi mesyuarat. Apakah medium yang diperlukan oleh jawatankuasa untuk melaksanakan mesyuarat? Pertama, saya kategorikan kepada dua, mengendalikan mesyuarat dan mengendalikan sistem ISMAT. Pihak sekolah perlu menyediakan dua pasukan lah yang tak ramai. Satu pasukan yang mengendalikan mesyuarat secara online, sama ada menggunakan Google Meet, Microsoft Teams dan online ke YouTube live streaming atau Facebook, menggunakan Zoom dan sebagainya. Okey, itu satu pasukan. Pasukan yang kedua adalah pasukan yang mengendalikan sistem ISMAT ini, iaitu mahir menggunakan Google Site, Google Form dan Google Sheet. Dan data studio ni optional lah, pilihan. Tidak menggunakan data studio pun boleh. Boleh menggunakan Google Site, Google Form dan Google Sheet. Okay, ini adalah cadangan. So dalam sistem ISMAT memang banyak menggunakan Google Form, Google Sheet dan memudahkan pihak ahli jawatankuasa, semua pihak untuk membuat undian. Kita menggunakan Google Site. Ataupun yang terkini menggunakan Mailing LA. Okay? Iaitu salah satulah yang terkini saya dapat untuk memudahkan ibu bapa ahli membuat undian menggunakan sistem mailing.la. Okay? Baiklah, saya perincikan lagi keperluan jawatankuasa teknikal. Okay? Untuk platform mesyuarat yang tadi, sama ada Google Meet, Microsoft Teams, StreamYard, YouTube Live, Facebook. Ini bukan semua. Pilihlah salah satu. Bagaimana untuk jawatankuasa itu mengendalikan mesyuarat agar semua ahli dapat turut serta melihat atau hadir dalam mesyuarat tersebut. Okay. Yang kedua adalah jawatankuasa ISMAT. Minta maaf. Platform mesyuarat ini jawatankuasa cadangan. Okay, ini platform yang dalam platform itu jawatankuasa cadangan, iaitu admin yang mengawal platform-platform tersebut. Kalau ada PowerPoint, seorang yang mengendalikan PowerPoint, link kehadiran. Ini wajib, link kehadiran inilah yang akan menentukan undian. Yang 8 carta risiko tadi, yang hadir ahli sahaja. So dia akan sharekan bagaimana kaedah pihak sekolah atau pihak PIBG untuk hantar atau share link kehadiran agar semua ahli peserta yang hadir dalam mesyuarat
agung itu nanti dapat mengisi kehadiran. Ini perlu, penting. Yang kedua, link undian. Okey, link undian untuk mengundi YDP, NYDP, okey, timbalan ke, nak undi jawatankuasa yang lain. Okey, bagaimana mereka dapatkan pautan ini? So yang inilah kebiasaannya saya gunakan Google Site atau MyLink LA, atau kita sharekan pada ruangan chat YouTube nanti. Alright. Okey, itu untuk mengendalikan mesyuarat. Okey, untuk mengendalikan platform eSmart, so kita akan menggunakan Google Site, Google Form, Google Sheet atau Data Studio. Data Studio ni optional lah. Kalau tak mahir, ada yang tak mahir, tidak menjadi masalah. Gunakan 3 sahaja, Google Site, Google Form atau Google Sheet. Okey, dan Google Sheet, minta maaf. Alright, jawatankuasa mengendalikan eSmart. Pertama, admin Google Site tadi, atau MyLink LA. Yang ini untuk memudahkan ahli, peserta, jawatankuasa semua, ibu bapa, guru PIBG dapatkan link pautan kehadiran. Okey, untuk paparkan link result, keputusan dan sebagainya. Baiklah, admin kehadiran, yang ini perlu bekerjasama, kehadiran dan undian ni yang sama pada jawatankuasa mesyuarat tadi, yang pertama tadi. So, dan perlu ada menyemak kehadiran dan keahlian, kerana semasa proses cadang jawatankuasa, calon-calon YDP contohnya, perlu menyemak, yang mencadangkan perlu hadir, yang calon yang dicadangkan pun juga perlu hadir. Baiklah, seterusnya, okey, maklumat yang diperlukan dalam eSmart, data yang diperlukan dan disediakan oleh pihak sekolah untuk menggunakan eSmart, iaitu nombor kad pengenalan, sebagai primary key, nama dan status. Okey, yang ini perlu ada, boleh dapatkan daripada guru data, daripada sistem APDM, iaitu maklumat guru, ibu, bapa, penjaga dan ahli berdaftar. Ini adalah mengikut perlembagaan PIBG, di mana ahli PIBG iaitu guru, ibu, bapa, penjaga dan ahli berdaftar. So perlu ada disediakan dalam sistem eSmart. Okey, hanya 3 sahaja maklumat. Kalau pihak sekolah nak tambah, tidak menjadi masalah. So dalam sistem eSmart hanya perlu 3 sahaja. Baiklah, proses. Kita pergi kepada proses pelaksanaan mesyuarat itu nanti. Pertama, wajib daftar kehadiran. Ini Google Form. Okey, sama ada jawatankuasa mesyuarat, perlu war-warkanlah. Katakan mesyuarat mula pukul 9 pagi. Pada pukul 9 pagi itu dah start, mohon daftar kehadiran. Kerana daftar kehadiran ini penting untuk memastikan ahli mengundi nanti akan diterima. Alright. So, dalam daftar kehadiran, kemungkinan berlaku ahli dan bukan ahli juga mendaftar. Okey, mungkin ada orang luar, pihak luar, mungkin pihak PPD, jabatan hadir semasa tuan-tuan membuat mesyuarat agung secara online. Mereka juga akan mengisi kehadiran. So sistem ini akan menyemak sama ada yang mengisi kehadiran itu ahli ataupun bukan ahli. So tidak perlu risau, kerana yang penting yang mengisi Google Form ini perlu mengisi nombor kad pengenalan dengan betul. Pengalaman saya mengendalikan program yang besar menggunakan eSmart, ada juga yang mengisi nombor kad pengenalan yang salah, ada masuk nombor, ada jarak, ada dash, okey, ada huruf dalam nombor kad pengenalan tak cukup dan sebagainya. Right, itu atas di luar kawalan sistem lah. Kita tak boleh nak kawal macam mana sistem nak tahu nombor kad pengenalan tu sebelum mengisi borang tu dia dah salah. Okay, so dah hantar baru kita dapat tahu nombor kad pengenalan yang diisi salah. Okay, macam kita mengisi maklumat lah, kalau kita tulis tangan salah, itulah yang kita tulis. So di sini perlu diingatkanlah kepada semua ahli agar mengisi maklumat dengan betul dan tepat. Okey. So di sini kita akan dapat respon dalam Google Form.
ahli akan mengisi Google Form, dia akan isi 3 maklumat. Minta maaf, akan mengisi 2 maklumat. Pertama, maklumat email dan maklumat nombor kad pengenalan. So dia akan cross check terus. So apabila mereka mengisi salah, jadi mereka akan dapat lihat maklumat itu pada responses email mereka. Mereka akan dapat respons email bahawa apa maklumat yang mereka isi tu akan mereka boleh buat semakan dalam email yang mereka isilah, maklumat nombor kad pengenalan. Okey, kita pergi kepada proses pencalonan. Okey. Proses pencalonan, okey, bergantung kepada sekolah lah. Kalau jawatan kuasa untuk YDP yang bertua, ada 5-6 orang ingin menjadi YDP atau calon-calon bertanding. So perlu kita membuat undian. Okay, proses dia secara online. Okay, yang sebelum ni ada hybrid lah, online atau bersemuka. So langkahnya, pihak sekolah perlu memaklumkan kepada ahli, perlu mencadangkan seorang calon. Perlu sebut nama pencadang dan mencadangkan nama calon bagi jawatan apa. Contohnya lah, contohnya saya post, okey, ataupun saya tulis di ruangan chatting YouTube, okey, saya menggunakan YouTube, letakkan nama saya Yasir Ashraf bin Nordin mencadangkan Encik Zakaria bin Abdul Hamid sebagai calon YDP. Tu kena type pada ruangan chat kat YouTube lah. Kalau kita menggunakan medium YouTube. Okey, kalau medium Google Meet, sebab Google Meet pun terhad bilangan peserta, tak boleh ramai. Kalau contohnya sekolah gunakan Google Meet, mereka boleh buka mic dan nyatakan, okey, proses pencalonan, pencadangan tersebut. Okey, setelah sehingga maklumat pencadang calon disemak oleh JK secara manual. Manual ni bukanlah kena cari, dia type saja. Dia akan cari maklumat, adakah Encik Yasir ni ahli, hadir, ataupun dan juga Encik Zakaria yang dicadangkan, calon yang dicadangkan tu juga ahli dan hadir. Barulah nama dia akan dimasukkan ke dalam sistem ISMAT, iaitu Google Form senarai calon YDP tadi. Okey, setelah sehingga ada yang mencadangkan, okey, saya mencadangkan cadangan ditutup, katakan ada 3-4 orang dah dicadangkan sebagai calon-calon YDP, maka AJK ISMAT tadi akan membuat semakan. Okey, maklumat dia dah isi dalam Google Form tu, katakan ada 4 calon. Okey, selesai maklumat 4 calon. Okey, dia sistem ISMAT dah ada 4 calon, barulah pengerusi sementara akan membuka proses undian. Okey, bagi link. So link inilah yang akan, link dah siap-siap ada dah. Cuma belum diedarkan secara online. Jadi bila pengerusi sementara memberi laluan, okey, boleh membuat undian, barulah jawatan kuasa link undian tadi letak pada ruangan chat agar ahli boleh membuat undian, sama ada ruangan chat ataupun sistem mylink.la ataupun dalam Google Site dia open, barulah proses undian itu dijalankan. Untuk mudah, letakkan ruangan chat YouTube. So berikanlah masa, contohnya 5 minit untuk proses undian. So janganlah terus habis je 5 minit tu terus stop, sebab di YouTube dia akan delay dengan live yang kita buat lebih kurang dalam 10 ke 15 saat. So tamat saja, okey, proses undian dah tamat. Okay, mohon semua tidak lagi membuat undian, sebab katakanlah pada minit 49 minit 59 saat ada seorang ahli yang sempat klik link untuk mengundi. Dia juga layak untuk mengundi. So proses tu tak lama. Masukkan nombor kad pengenalan, pilihlah seorang calon daripada 4 calon YDP tadi dan hantar. Itu sahaja. Okey, mudah saja untuk buat undian. Okey, proses undian tu bermula. Sistem akan terus mengira. Dia buat semakan automatik, cross check automatik. 8 carta risiko tadi. Hanya ahli yang mengisi kehadiran sahaja bila dia membuat undian akan diterima. Kalau dia ahli, dia tak mengisi Google Form kehadiran,
walaupun dia ahli tetapi tidak mengisi kehadiran, maka undian dia tetap akan ditolak. Okey, so tu yang penting, daftar kehadiran ni. Macam kita bersemuka jugalah. Mestilah kena daftar kehadiran. Tak bolehlah datang-datang terus membuat undian. Tak kenal dia ni ahli ke bukan ahli ke. Bersemuka pun sama. Adakah kita boleh kenal semua ibu bapa yang hadir tu? Mungkin ada yang tak kenal kan. Tetapi bila kita maklumat lebih detail kita dapat daripada APDM tadi, so tidak bolehlah dia menipu. Okey, proses ini insya-Allah tidak boleh dia tak boleh mengundi lah 2-3 kali. Walaupun dia undi 2-3 kali pun hanya sekali sahaja yang akan dikira. Selesai saja membuat proses undian bermula. Okey, Google Form undian jawatan dibuka. Alright, keputusan tu kita boleh lihat terus. So jawatankuasa eSmart akan membuat semakan. Dia akan tutup Google Form undian, maka jawatankuasa mesyuarat boleh paparkan keputusan jawatankuasa tersebut. So bilangan sokongan, kedudukan calon yang diundi boleh dipaparkan. Terus kita boleh sebutkan siapakah yang mendapat undian tertinggi bagi calon-calon jawatankuasa yang dipertandingkan. Yang kelima, proses undian bagi jawatankuasa yang lain. Berulang balik proses nombor 2 tadi. Okey, iaitu cadangkan pencalonan bagi jawatankuasa NYDP pula. Sama juga, ahli perlu sebutkan nama dia. Saya Ali bin Abu contohnya mencadangkan Ahmad nama penuh sebagai calon NYDP. So jawatankuasa semak maklumat kedua-dua mereka, adakah dia ahli dan hadir, dan masukkan senarai calon dalam Google Form. Dan selesai saja pencalonan dan ada pencalonan ditutup, mencadangkan calonan ditutup. AJK telah bersedia, pengerusi sementara buka proses undian. Okey, berlakulah keputusan undian, contohnya 5 minit. Okey, biasa 5 minit ni pun agak lama. So terus dapat result. Okey, dipaparkan keputusan. So tamat sehingga keseluruhan proses undian. Itulah sistem eSmart, pantas, sistematik dan telus. Dia boleh mengesan. Kita boleh lihatlah siapa yang mengundi, result. Itu adalah sulitlah maklumat pengundi. Tetapi pengundi sendiri boleh dapat dia result dia, apakah siapakah yang dia undi melalui email. Baiklah, ini agensi dan sekolah yang telah menggunakan eSmart, antaranya SK Gombak Utara, SK Taman Sri Gombak, Taman Sri Gombak 2, SMK Taman Sayang, SJKT Batu Cave, dan yang terkini Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan telah menggunakan eSmart. Alhamdulillah telah menggunakan eSmart ni di peringkat kebangsaan satu Malaysia. Seluruh negeri di Malaysia mengundi. Yang tu lagi ramailah proses undian dia. Baiklah, itu sahaja. So inilah kehadiran tuan-tuan. Jika tuan-tuan faham, bolehlah mengisi kehadiran. Itu saja taklimat saya bagi eSmart. InsyaAllah terima kasih kepada semua pihak dan semua pihak sekolah yang sudi untuk menggunakan eSmart. Jadi kalau ada sebarang soalan, boleh saya berikan penerangan yang lebih lanjut dan yang lebih teknikal lah tentang menggunakan eSmart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. eSmart. eSmart. Systematic. Efficient.